Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey. So, jumpa lagi dengan cikgu. Masih lagi dalam bab 7 cahaya dan optik, tapi hari ini cikgu akan fokuskan kepada 7.2 peralatan optik. Okey. Well, apa yang kita akan belajar hari ini adalah pertama, memerihalkan pembentukan imej akhir oleh teleskop dan mikroskop. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bentuk dan membina teleskop ringkas. Okey, yang ni cikgu akan cover berkenaan dengan maybe teori je. Tapi untuk praktikalnya, boleh buat dengan guru masing-masing dekat sekolah. Dan yang ketiga, berkomunikasi tentang aplikasi kanta dalam peralatan optik. Okey. So, peralatan optik ya. Kegunaan peralatan optik lazimnya dihubung kaitkan dengan jenis imej iaitu nyata atau maya dan saiz imej yang dibentuk oleh kanta. Saiz imej yang dibentuk oleh suatu kanta bergantung kepada kedudukan objek dari pusat kanta. Contoh peralatan optik yang ada adalah kanta pembesar, mikroskop dan teleskop astronomi. Okey, sebagaimana kita telah belajar pada video yang sebelum ni 7.1, di mana saiz imej tu memang sangat bergantung kepada kedudukan objek. Sama ada objek tu berada dekat 2F ataupun objek tu berada dekat F ataupun objek tu berada di antara 2F dengan F. Jadi saiz imej boleh jadi kecil, boleh jadi besar, okey, boleh jadi maya, boleh jadi nyata kan. Okey, kita belajar tu. Dan hari ini insya-Allah cikgu akan cover berkenaan dengan kanta pembesar, mikroskop dan teleskop astronomi. Okey. Yang pertama adalah berkenaan dengan kanta pembesar. Baik, prinsip kanta pembesar dia macam ni. Suatu objek tu mesti berada di dalam lingkungan panjang fokus kanta. Okey, disebabkan kanta pembesar nama dia untuk membesarkan, untuk membesarkan objek tu, imej yang kita lihat tu jadi besar. Dia mesti berada dalam lingkungan F ini, dalam kawasan F ni. Okay, supaya kita akan dapat imej yang besar. Jadi itu adalah prinsip asas kanta pembesar. Okay, contoh ada huruf-huruf ni, okay, yang kita lihat melalui kanta pembesar ni, ini adalah imej. Nampak? Dia jadi besar. Imej tu jadi besar. Dan yang belakang-belakang ni sebenarnya objek je. Objek yang kita lihat melalui kanta, itu kita panggil sebagai image. Yang kita tengok ni image sebenarnya. Okay, yang belakang-belakang ni objek. Macam tu. Okay. Image akan menjadi besar dan jelas jika kedudukan objek kurang daripada F atau dalam lingkungan panjang fokus kanta tersebut. Image kelihatan kabur jika kedudukannya melebihi panjang fokus kanta tersebut. So, maksudnya stem ini berada dalam lingkungan panjang fokus kanta tu. Kanta ni lah. Dan yang belakang ni adalah dia jauh daripada F. Itu maksudnya. Okey. Itu konsep asas dia. Kerana konsep ini digunakan juga dalam mikroskop dan juga teleskop. Okey. Seterusnya kita tengok mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang seni. Mikroskop terdiri daripada dua kanta cembung berkuasa tinggi iaitu kanta objek dan kanta mata. Guys, mikroskop ada dua kanta, satu kanta mata. Okey, mana kanta mata? Di sini kanta mata dan sini adalah kanta objek. Okey. Jadi, kanta ini merupakan kanta cembung, ya, kanta cembung. So, kanta mata ialah kanta yang dekat dengan mata dan kanta objek ialah kanta yang dekat dengan objek itulah, yang kita ingin lihat tu. Okey. Kanta dengan panjang fokus lebih panjang ataupun FE, ini I, digunakan sebagai kanta mata, I untuk mata, EYEI bahasa Inggeris. Kanta dengan panjang fokus yang paling pendek iaitu FO, O objek, digunakan sebagai kanta objek. Objek seni yang hendak dikaji diletakkan di antara FO dan 2FO, kanta objek. Baik, untuk kanta mata yang di atas ni, kita gunakan kanta yang mana panjang fokus dia panjang. Itu je nak bagi tahu. Untuk kanta objek, kita gunakan panjang fokus yang pendek. Ni dia. Okay, itu je sebenarnya. Okay. Bagaimana pembentukan imej akhir oleh mikroskop? Okay. So, secara
prinsip asasnya, okey, kita tengok dulu kepada kanta objek, di mana objek diletakkan di antara dua FO dan FO. Okey, objek letak sini. So, kita akan dapati satu image yang lebih besar daripada objek. Okey. Dan ini image dia. Dan image yang terbentuk oleh kanta objek ni tadi, kan, dia jadi image ni tadi, dia akan menjadi objek pula kepada kanta mata. Itu prinsip dia. Tadi dia jadi image, sekarang dia jadi objek pula kepada kanta mata. Jadi kanta mata ni sebenarnya dia tolong besarkan image yang terbentuk tadi. Dan secara automatik dia jadi objek lah untuk kanta mata. So, kita lukis gambar Raja Sinar. Okay, kita akan dapati satu image yang besar. Okay, image akhir yang besar. Jadi, secara keseluruhannya, okay, ini dia kanta objek. Dia akan menghasilkan image. Image ini akan menjadi objek pula kepada kanta mata. Dan kanta mata ni tolong besarkan supaya menjadi image akhir yang besar dan maya. Serta songsang jika dibandingkan dengan objek asal dia. Okey. So, maya, songsang dan dibesarkan. Okey. So, sebagai contoh, cikgu ada satu mikroorganisma ameba di situ. So, apabila melihat melalui kanta objek dalam mikroskop ni, so kita akan dapati ada ameba di situ dan kanta mata tolong besarkan ameba itu. Ambil. Jadi besar Jadi ini prinsip yang digunakan dalam mikroskop. Okey, so that's why dua kanta tu amat penting Dua kanta tu amat penting. Okey. Kuasa pembesaran mikroskop. Apa kuasa pembesaran mikroskop? Kuasa pembesaran mikroskop adalah kuasa pembesaran kanta mata darab kuasa pembesaran kanta objek. Okey, ini mikroskop. Mana kanta mata? Okey, ini kanta mata dan ini adalah kanta objek. Baik, ini adalah gambar berkenaan dengan kuasa pembesaran. Bila sebut kuasa pembesaran, sama ada 5 kali ke, 10 kali ke, 20 kali, 40 kali, 63 kali, 100 kali dan ada lagi besar. Bergantung kepada kanta mikroskop tu lah. Okay. So, semakin besar maksudnya kanta kuasa pembesaran ni, maka semakin kita zoom, kita tengok dia. Dia macam tu. Okay. Ada soalan sebuah mikroskop mempunyai kuasa pembesaran kanta mata sebanyak 4 kali dan kanta objek yang mempunyai kuasa pembesaran 40 kali. Hitung kuasa pembesaran mikroskop. Jadi guna je rumus, kuasa pembesaran mikroskop adalah bersamaan dengan kuasa pembesaran kanta mata darab dengan kuasa pembesaran kanta objek. Jadi kuasa pembesaran kanta mata kita dapat 4 dan kuasa pembesaran kanta objek adalah 40 kali. So 4 darab 40 kita akan dapat 160 kali. Jadi kuasa pembesaran mikroskop ini adalah 160 kali. Konsep dia senang je sebenarnya. Kanta mata ni kuasa dia darab dengan kuasa pembesaran kanta objek. Atas darab bawah kan. 10 darab 4 so dapat 40. 10 darab 10 dapat 100. 10 darab 40 dapat 400. 10 darab 100 dapat 1000. Jadi semakin besar kuasa pembesaran mikroskop ni, maknanya objek tu kita akan dapat melihat dengan lebih jelas lah, lebih zoom. Macam tu. Okay. Tadi kita berbincang berkenaan dengan mikroskop. Sekarang kita berbincang berkenaan dengan pembentukan image akhir oleh teleskop pula. Apa itu teleskop? Teleskop merupakan alatan optik yang digunakan untuk melihat objek jauh. Teleskop terdiri daripada dua kanta cembung iaitu kanta objek yang mempunyai panjang fokus yang panjang, kanta mata yang mempunyai panjang fokus yang pendek. Konsep dia terbalik daripada mikroskop tadi. Okey, untuk teleskop dia menggunakan kanta objek yang panjang fokus dia panjang dan kanta mata dia panjang fokus dia pendek. Dia terbalik dengan mikroskop. Pembentukan image akhir oleh teleskop, kanta objek berfungsi untuk membentuk image pertama yang nyata, songsang, mengecil dan berada pada titik fokus kanta objek. Kanta mata berfungsi sebagai kanta pembesar
dan dilaraskan supaya imej akhir yang maya di infinity terbentuk. Imej akhir yang dibentuk oleh kanta mata adalah maya, songsang dan berada di infinity. Okey, konsep dia sama macam konsep mikroskop tadi. Okey, cuma dia gunakan kanta yang agak sedikit berbeza panjang fokusnya. Itu saja. Dan objek dia berada di infinity. Konsep dia sama je macam mikroskop. Cuma untuk teleskop ni objek dia berada sangat jauh. Objek dia berada sangat jauh. Contoh macam ni. Okey. Ini adalah kanta objek, kanta yang pertama, kanta objek. Nampak panjang fokus dia panjang. Ni panjang fokus dia panjang. Jadi sinar tuju selari dari objek yang jauh. Anda kata cikgu ada satu objek yang jauh, contohnya bintang, bulan. Jadi sinar cahaya dia dia adalah selari. Dia adalah selari. Ada dua sinar cahaya yang kita boleh lukis. Satu yang masuk ke dalam kanta melalui pusat optik. Satu lagi yang melalui F. Okey. Ingat balik rules dia, yang melalui F sampai je kanta dia akan selari dengan paksi. Macam tu. Jadi lukisan dia akan jadi macam ni. Dan ini adalah imej pertama yang dibentuk oleh kanta objek daripada objek yang berada di infinity yang jauh tadi. Okey, contohnya bulan. Okey. Dan imej ini akan menjadi objek pula kepada kanta mata. Yang mana kanta mata ni kita boleh laraskan. Kita boleh laraskan dekat ke jauh untuk dapat objek yang sharp, untuk dapatkan imej yang sharp. Jadi kita boleh laraskan dan kita akan dapati satu imej maya yang berada di infinity yang besar. So secara keseluruhannya macam ni. Okay. Sama je macam mikroskop. Cuma objek tu berada sangat jauh. Kita nak tolong bawa, seolah-olah kita bawa dekatkan dia. Dan bila dah dekat tu, kita nak zoomkan dia. Macam tu. Okay. So itu konsep dalam teleskop. Contoh, cikgu ada bulan kat sini. Bulan ni sangat jauh. Okay. So kita akan dapat cahaya yang selari. Yang mana imej akan terbentuk di kawasan sini. Imej bulan tu. Okay. Kita dekatkan dengan mata kita. Imej bulan tu. Dan imej yang dah dekat dalam teleskop tadi, kita akan zoomkan dia menjadi macam ni. Wow. Ini konsep yang diguna pakai dalam teleskop. Ada dua kanta tadi, kanta mata dan kanta objek. Jadi kita akan dapat imej yang berada di infinity, imej yang besar, dan kita boleh laraskan dia. Okey. Jadi pada pelarasan normal, jarak di antara kanta objek dan kanta mata adalah bersamaan dengan panjang fokus kanta objek ditambah dengan panjang fokus kanta mata. Okey. Pada pelarasan normal ni adalah pada normal pandangan kita. Okey. Pada apa yang kita lihat melalui mikroskop, okey, pada pelarasan normal mata kita. Okey. Macam mana kita nak tahu panjang ataupun jarak di antara kanta objek dengan kanta mata? Berapa jauh antara jarak ni? Antara dua kanta ni? Cara dia senang je. Okay. Hasil tambah panjang fokus kanta objek dengan panjang fokus kanta mata. Iaitu FO tambah dengan FE. Okay. Jadi, secara automatik kita boleh tahu berapa jarak antara kanta objek dengan kanta mata. Dengan syarat pada pelarasan normal. Okey, so contoh soalan. Kita tengok contoh soalan lah. Teleskop X terdiri daripada kanta objek dengan panjang fokus 30 cm dan kanta mata yang mempunyai panjang fokus 5 cm. Berapakah jarak pemisah di antara kanta objek dengan kanta mata apabila teleskop X berada dalam keadaan pelarasan normal? Okey. Jadi pada pelarasan normal, melalui rumus, jarak di antara kanta objek dan kanta mata adalah bersamaan dengan panjang fokus kanta objek ditambah dengan panjang fokus kanta mata. Jadi, berdasarkan soalan, panjang fokus kanta objek. Kita dah bagi dah panjang fokus kanta objek 30 tambah panjang fokus kanta mata 5 cm. 30 tambah 5. Kita akan dapat 35 cm. Ya Allah, senangnya. Okey, jadi itu antara soalannya.
Seterusnya kita tengok aplikasi kanta dalam peralatan optik. Perkembangan teknologi dalam bidang optik membolehkan ketebalan kanta yang digunakan dalam peralatan optik seperti telefon pintar dan televisyen litar tertutup CCTV menjadi setebal beberapa milimeter sahaja. Kajian optik telah berjaya membina kanta rata atau flat lens yang setebal beberapa mikron sahaja, iaitu dalam 1 mikron tu besar mana ataupun tebal mana. 1 mikron tu sebenarnya bersamaan dengan 0.001 mm. Ambil pembaris, tengok 1 mm panjang mana. Sebenarnya dia adalah 0.001 mm. So dapat bayang tak tebal mana kanta rata tu? Memang sangat nipis lah. Okey. Dalam kamera telefon pintar, panjang fokus adalah jarak di antara kanta dengan sensor. Dalam kamera dia ada sensor, dia ada sensor. Dalam telefon kita dia ada sensor yang mana untuk menangkap image tu lah. Kanta cembung nipis digunakan di dalam kamera telefon pintar. Kanta ini mempunyai panjang fokus yang pendek dan menghasilkan imej dalam sudut pandangan yang luas. Apabila panjang fokus bagi kanta berkurang, ketebalan kanta bertambah. Ketebalan kanta kamera dalam telefon pintar adalah beberapa milimeter bergantung kepada saiz sensor. Had ketebalan telefon pintar dipengaruhi oleh ketebalan kanta dan panjang fokus kanta kamera. Okey, contoh. Contoh, ini adalah panjang fokus. Kamu tengok panjang fokus yang atas ni adalah pendek, iaitu jarak antara kanta dengan sensor. Dan ini adalah panjang fokus yang panjang. Okey, apabila panjang fokus bagi sesuatu kanta ini adalah pendek, maka dia punya sudut pandangan dia jadi besar. Maknanya view dia jadi lebih luas. Sudut pandangan dia jadi lebih luas. Tetapi apabila panjang fokus dia pendek, sudut pandangan dia jadi terhad dan kita seolah-olah kita fokuskan kepada sesuatu benda yang kita nak fokus lah. Kita zoom, sudut pandangan dia jadi kurang dan ini lebih sesuai untuk kita ambil gambar portrait seseorang, okey, berbanding dengan gambar landscape persekitaran, okey. Macam tu. Panjang fokus kanta dalam kamera DSLR, Digital Single Lens Reflex, mempengaruhi medan penglihatan. Okey, macam kita bincang sebelum ni, semakin pendek panjang fokus kanta, semakin luas medan penglihatan. Okey, jadi ini panjang fokus, ini adalah medan penglihatan dia. Medan penglihatan dia luas mana kita boleh tengok. Okey. Jadi cuba tengok kat sini ini adalah gambaran keseluruhan dia. Okey, cuba tengok. Yang ini adalah kita panggil panjang fokus dia. Ini panjang fokus dia pendek, tapi yang orange ni panjang fokus dia panjang. Bila panjang fokus dia panjang, cuba kamu tengok. Image dia akan jadi zoom. Image dia dia terhad. Dia sesuai untuk macam kita ambil gambar untuk portrait seseorang, kita nak zoom seseorang tanpa kita melihat background dia. Macam tu. So, dia memerlukan kanta yang panjang fokus dia panjang. So, that's why kadang-kadang kita tengok kanta kamera DSLR, dia ada kanta yang panjang, kanta yang pendek kan. Ada bermacam-macam jenis kanta. Bergantung kepada jenis gambar yang kita nak ambil dan bergantung juga kepada kanta yang kita gunakan lah, panjang fokus dia. So, kalau panjang fokus dia pendek, cuba tengok yang biru ni. Yang biru ni adalah panjang fokus dia pendek. Jadi, medan penglihatan dia adalah lebih luas. Dia sesuai untuk ambil gambar landscape, pemandangan dan sebagainya. Tapi kalau nak zoom, kita kena gunakan panjang fokus yang panjang supaya kita boleh zoom dan gambar tu nampak lebih cantik. Okeylah guys, so nampaknya setakat itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. So kalau masih tak faham, kamu boleh ulang tonton video cikgu berkali-kali. So kalau ada masa, insyaAllah cikgu akan balas komen-komen. Boleh tak komen, boleh share dengan kawan, boleh like. Tak ada masalah.
tak salah. Okay. Salam saya kepada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.